para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baik saudara, pada malam ini Brother Fai ingin kongsikan kepada anda sebuah kisah seram dan misteri. Dan cerita ini dikongsikan oleh seseorang yang namanya tidak mau diketengahkan. Kisah yang bertajuk Mandi Mayat. Pada masa itu, saya mengenali seorang ustaz, di mana ustaz tu membuat pekerjaan yang cukup mulia dan sebahagian dalam rukun fardu kifayah, iaitu uruskan segala yang berkaitan dengan jenazah. Terdetik di hati aku untuk membantu ustaz tersebut, kerana aku ingin tahu bagaimana situasinya dan sedikit sebanyak memberikan aku pengalaman dalam pengurusan jenazah. Aku mengambil keputusan untuk mencuba dan membantu ustaz tersebut secara sambilan. Mayat pertama yang aku dan ustaz kendalikan adalah mayat yang meninggal akibat kemalangan jalan raya. Pada mulanya, aku berasa agak janggal dan seram. Namun, aku kuatkan hati dan ikhlaskan hati untuk menguruskan jenazah tersebut. Hari demi hari, aku laluinya dengan tenang dan sabar. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Pelbagai bentuk mayat yang aku dan ustaz kendalikan, seperti tengkorak pecah, tangan yang hampir putus, kesan dikelar, mayat rentung dan sebagainya. Tapi ada satu mayat yang sampai sekarang aku tidak boleh lupakan misteri di sebaliknya. Begini, tepat jam 11 malam, aku terima panggilan dari ustaz di mana aku harus datang segera ke hospital Kuala Lumpur, di mana ada satu kes mayat dari Indonesia yang terjatuh dari tapak pembinaan dari tingkat 12 dan jatuh ke atas pengisar simen berputar. Mukanya hancur, manakala badannya tidak seperti asalnya. Tulangnya patah dan setiap posisi tulangnya sudah beralih dan bersilang di antara satu sama lain. Aku terus segera memandikan mayat tersebut walaupun dalam keadaan agak kelam kabut sedikit. Ustaz, banyak darah kat kepalanya ni ustaz. Lagu mana ni ustaz? Tak apa, hang ambil kain tu, tutup dulu. Kita bersihkan dulu mana yang boleh. Buat dulu badan mayat ni. Badan mayat ni besar, perlu lebih teliti dan jangan kasak-kasak no, kata ustaz tu. Yelah ustaz. Aku teruskan langkah demi langkah walaupun agak mencabar. Namun aku gagahkan juga untuk memandikan dan mengkafankan mayat tersebut. Sedang asyik aku dan ustaz bersihkan bahagian kaki mayat tersebut, tiba-tiba ada satu dentuman kuat dari arah tong sampah besar sebelah tempat mandi jenazah. Aku fikirkan ia satu kemalangan jalan raya, tapi sebenarnya bukan. Aku tinggalkan sebentar urusan tersebut untuk melihat apakah sebenarnya yang terjadi. Alangkah terkejutnya aku kerana aku ternampak satu lembaga sebesar kereta berada di atas bumbung rumah di kawasan itu. Matanya merah dan wajahnya hitam. Makhluk tersebut kelihatannya seperti marah kerana aku mandikan mayat lelaki Indonesia tersebut. Ya Allah, astagfirullahalazim. Apa benda tu ya? Nak beritahu ustaz ke tak ni? Tak payahlah kot, dalam hatiku. Awak hang termenung tu, macam fikir sesuatu je. Malam ni punya tugas kita dah selesai lah ni. Dah pukul 1 pagi. Hang balik rumah ustaz je lah no. Esok pagi je hang gerak balik. Boleh ustaz, boleh. Selepas mayat tersebut selamat dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan, mayat tersebut perlu dihantar ke tempat asalnya untuk
urusan pengebumian. Maka segalanya telah pun selesai. Setibanya aku ke rumah ustaz, aku dapat rasakan seolah-olah ada benda yang mengikut aku dan ustaz. Tapi aku cuma berdiamkan saja. Keadaan di luar rumah ustaz penuh dengan pokok-pokok besar yang berjuntai-juntai. Laluan ke rumah ustaz boleh dikatakan agak menyeramkan. Jadi tidak mustahil jika ada makhluk akan datang, singgah, malah mungkin sudah menetap lama di atas pokok-pokok tersebut. Tepat jam 3 pagi, tiba-tiba ada satu ketukan kecil dari arah pintu masuk rumah ustaz. Aku yang sedang asyik melayan cerita di TV2, tiba-tiba televisyen itu tertutup sendiri. Aku terkejut. Ustaz sudah lena di ulit mimpi, tapi aku masih terbayang-bayang lagi dengan apa yang aku nampak. Adakah ia ada kaitan dengan mayat yang aku mandikan tu? Atau aku kelirulah. Dengan perlahan-lahan aku melangkah. Aku membuka pintu tersebut. Mata aku tertumpu pada satu benda yang aku sendiri tidak pasti. Ya Allah, subhanallah, apa ni? Kain putih, darah, tanah. Dengan perasaan agak panik sedikit, aku terus kejutkan ustaz untuk memberitahu perkara yang telah aku rahsiakan itu, termasuklah apa yang aku nampak sekarang ni. Setibanya ke bilik ustaz, ustaz tiada dalam bilik. Aku tergamam dan sangat hairan. Apa ni Ustaz pergi mana pula ni? Ya Allah, kenapa jadi makin pelik ni? Dalam masa mandi mayat ada benda besar duduk bertenggek atas bumbung. Lepas tu TV boleh stop sendiri. Lepas tu tiba-tiba pula kain putih, darah dan tanah pula muncul kat luar pintu rumah. Sekarang ustaz pula tiba-tiba hilang. Ya Allah. Aku semakin hairan dan terus menjadi tanda tanya, ke manakah ustaz sebenarnya pergi? Aku mengambil keputusan untuk pergi mencari ustaz tersebut, walaupun ada perasaan yang agak bimbang kerana pintu tidak berkunci. Memang ternyata ada sesuatu yang tidak kena semasa aku dan ustaz mandikan jenazah Indonesia itu. Kerana ia terbukti makhluk yang aku nampak semasa aku mandikan jenazah lelaki Indonesia tersebut muncul kembali di celah dahan pokok jejawi sambil memperhatikan aku. Aku berpatah balik ke rumah ustaz dan terus mengambil wuduk sambil membuat solat hajat dan berzikir. Aku ingin tahu segala persoalan yang ada. Setelah 1 jam aku berzikir, aku sudah nampak bayangan jawapan itu. Namun ia masih tidak beberapa jelas. Ustaz masih ada. Ustaz dah lupa sesuatu untuk dipulangkan. Kain, darah, tanah. Itu hanya pandangan mata aku. Aku tersentak. Ya Allah, kenapa pelik sangat jawapan yang aku dapat ni? Ustaz masih ada dalam bilik, tapi dikaburkan oleh iblis agar aku tidak dapat melihat dan mendengar. Apa semua ni ya Allah? Tepat jam 4 pagi. Pertama tadi pintu diketuknya, tapi kali ini cermin dan tandas pula diusiknya. Keadaan aku pada masa tu hanya Allah saja yang tahu betapa kebentarnya aku, sebab makhluk tersebut semakin agresif dengan mencakar-cakar pintu masuk dengan sekuat hatinya. Setiap sudut rumah makhluk tersebut terukainya dengan penuh rasa marah. Aku hampir terkencing kerana kelibatnya muncul seperti wajah mayat yang aku mandikan itu. Ya Allah, cukup mengerikan. Selang beberapa minit kemudian,
Keadaan kembali tenang dan tiba-tiba ustaz menyapa aku. "Hai, awak hang tak tidur lagi? Pukul berapa dah ni?" "Ustaz, tadi saya masuk bilik ustaz. Ustaz tak ada. Ustaz pergi mana?" "Lah, tidurlah. Nak pergi mana lagi lewat-lewat malam ni?" "Tak adalah ustaz. Sekarang ni saya nak bagi tahu dan nak tanya sesuatu kat ustaz. Masa mandi mayat Indonesia tu, ustaz ada terambil apa-apa barang tak? Tak kisahlah apa barang tu dan ustaz terlupa nak pulangkan. Ada tak ustaz?" "Barang? Barang apanya?" "Rasanya, ya Allah, ada. Aku terlupa nak bagi pada waris dia lepas selesai solat jenazah tadi. Awaknya?" "Apa barang ni ustaz?" "Cincin dan kalung yang ada kat pinggang dia tu. Awaknya?" "Saya dah agak dah ustaz. Tahu tak, masa saya pergi tengok bunyi yang kita dengar kuat tu, saya ada nampak satu lembaga besar bertinggi atas bumbung tadi. Benda tu datang sini kacau kita ustaz. Dia gegar pintu rumah, cermin, tandas dengan kain putihnya. Darah, tanah dan yang las menyamar muka macam mayat yang kita mandikan tu. Tak tahu nak cakap apa lagi. Yang pasti lepas subuh nanti kita kena pulangkan balik benda tu kat waris dia." "Ya Allah, betul ke? Ilmu hitam tu. Tak apa. Kita pulangkan balik. Itu sudah semestinya lah. Lah ni kita tunggu azan subuh dulu, kita solat. Dalam pukul 6 nanti aku call waris dia tu." "Yalah ustaz, tapi sebelum tunggu subuh, ustaz rendamkan dulu barang-barang tu kat dalam air mawar. Kalau tak benda tu akan datang lagi nanti." Kamu je lah yang rendamkan ya?" "Yalah ustaz. Sekarang memang jelas ustaz telah mengambil sesuatu dan terlupa untuk pulangkan semula." Tepat jam 6 pagi. "Assalamualaikum Wak Din. Ini Ustaz Yaakob bercakap ni." Ya betul tu. Macam ni, saya nak bagi tahulah ya. Semalam selepas mandikan arwah tu, saya ada terambil barang arwah, tapi terlupa untuk serahkan pada Wak Din pagi tadi. Nah, okey, nanti pagi ni saya nak jumpa Wak Din dalam jam 8 boleh? Terima kasih Wak Din. Assalamualaikum." Setelah berjumpa dengan Wak Din tu, Wak Din telah menceritakan segala-galanya tentang arwah adiknya itu. Semasa hayatnya, beliau sering berjudi dan mengamalkan ilmu yang dilarang dalam Islam. Pendek kata, ilmu hitam. Tujuannya untuk mendapatkan nombor ekor dan ingin membalas dendam jika ada orang menyakiti dirinya. Dalam bahasa mudahnya adalah santau. Dan makhluk yang aku nampak itu adalah jin yang telah dibela oleh arwah tersebut. Dan segala apa yang aku nampak itu sebenarnya adalah permainan iblis. Begitu juga ustaz yang tiba-tiba hilang, sebenarnya wujud. Cuma mata dan pendengaran aku telah ditutupi oleh perbuatan iblis laknatullah itu. Patutlah makhluk tu marah kerana barang yang diambil tu adalah makanannya. Na'udzubillahi min zalik. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Wak Din dengan penuh serius dalam kesedihan. Baiklah saudara, pengajaran untuk semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Janganlah kita sesekali mengamalkan ilmu yang terlarang dalam Islam. Kerana di akhir hayat kita nanti pasti akan mengalami pelbagai kesulitan. Bermohonlah pada Allah dalam apa jua keadaan, bukan bermohon pada jin atau iblis. Marilah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah adik Wak Din dan juga keluarga kita, seluruh umat Islam sama ada hidup dan yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah.